Sebab tu muslimat, beberapa hari ni lepas program saya, program di Astro Rakaman dengan Nabil dengan Nilofa. Tak boleh kuat-kuat sangat. Sebab tengah viral macam-macam kan. Muslimat. Sebab apa? Saya tak kira orang nak pandang macam mana, tapi hati saya kata, Tuhan, orang macam Nabil ni kata, Ustazah doakan saya Ustazah. Dulu saya solat hancur, segala hancur. Lepas saya ikut orang tabligh 3 bulan, saya tak balik Ustazah. Saya betul-betul melihat maha besarnya Allah. Saya balik rumah, saya buang saya punya malu Ustazah. Saya minta Zira. Saya kata, siapa pula Zira ni? Bini dia rupanya muslimat. Manalah kita tahu kan. Saya minta Zira ajar saya mengaji Ustazah. Saya tak peduli dah malu ke apa, saya tak tahu mengaji. Tapi Ustazah doakan isteri saya sabar. Saya kata, Tuhan, ini lelaki hebat. Bukan mudah kan muslimat. Dia tak tahu mengaji, minta isterinya mengaji. Dia runtuhkan tembok ego dia. Dia buang malu dia. Sebelum dia belajar dengan orang lain, bini dia pandai mengaji, biarlah dia belajar mengaji dengan isteri dia sendiri. Kita doakan orang-orang macam ni. Bukanlah tu sekejap je Ustazah, nanti dapat award ke apa, lupa balik lah tu. Siapa kita untuk menentukan masa depan dia? Tapi saya terkagum di situ. Ya Allah, Kau berikan jiwa yang istiqamah. Sebab setan pun ada sidang medianya juga. Macam mana orang macam ni yang dulu dia lupa segala, kita nak batalkan balik kesungguhan dia ni. Sebab tu mereka setiap kali bertemu. Hari tu saja kami bertemu berapa asatizah. Saya dengar di telinga saya, Ustaz doakan saya istiqamah Ustaz, doakan saya. Ternyata hijrah itu mudah. Sekali taubat itu mudah. Tapi untuk kekal istiqamah tu payah. Betul muslimat? Ustazah, saya ni dah 10 tahun Masjid Ibn Abbas ni. Tapi mulut saya leza macam dulu juga. Saya sedar ni, contoh muslimat. Tapi orang tu tak datang lah hari ni. Yang datang ni semua baik-baik macam tu. Sebab muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda tu tak baik, tapi kita masih ulang-ulang. Kerana apa? Kita berperang dengan nafsu kita. Sebab itu terkadang antara dalam hidup yang paling saya syukur, kerana Allah paksa saya jam demi jam bercakap yang baik, menulis yang baik. Sampai sebelum saya cakap, ya Allah, aku pun sama macam orang lain. Kalau Engkau tak paksa aku sibuk dalam kebaikan, aku pun macam orang lain. Aku tak boleh, penatlah buat baik ni ya Allah. Tapi daripada dijadualkan, daripada tugas, kita ubah. Ya Allah, ni bukan kerana tugas, tapi kerana aku ni hamba Engkau ya Allah, kena buat kebaikan sentiasa. So kita perbaiki. Macam mak-mak kan muslimat, rasa macam nak mencarut di depan anak, geram sangat ni. Berhentikan lidah kita tu. Sebab kita dah ada ilmu. Ikutkan nanti memang geram je mulut ni. Tapi nanti bila dengar anak mencarut, kamu belajar kat mana ni? Mak tak pernah ngajar. Konon tak pernah ngajar. Tapi bila marah mencarut depan anak. Ustazah, anak ni sejak sekolah ni belajar dengan cikgu ke belajar dengan kawan ke mana? Tak sedar. Hantar pula ke Darul Fawaz. Muslimat ni. Kenapa kamu mulut ni cakap benda-benda tak senonoh ni? Kita tak tahu benda tu tak baik, mak kita selalu je cakap, ai pula. Maka jangan hantar anak ke Darul Fawaz. Ustazah dengar siapa yang mencarut, siapa yang cakapnya tengking-tengking, faham tak muslimat? Jadi perkara macam itulah Ustazah nak sebut. Sebab madrasah utama dalam rumah. Sebab tu ketika saya sebut Hari Wanita, macam mana nak sambut? Jom kita praktikkan 24 hours non-stop duduk kat rumah. Kita buat dengar ilmu. Bukan nak suruh 24 jam. Kena kecam juga. Apa Ustazah 24 jam tengok ilmu. Habis tu laki macam mana? Ustazah tak suruh tengok 24 jam. Buntang mata kita 24 jam muslimat. Tapi kalau dia duduk dekat Facebook tu, kita boleh jadikan tengok bila-bila pun sampai tak kisah. Muslimat dirahmati Allah. Jadi nak cerita, kalau wanitanya dalam rumah faham dan amal ilmu, insya-Allah cukuplah dalam rumah di atas bumi ini ada seorang je wanita solehah. Anak perempuan kita belum solehah mungkin. Seorang wanita solehah, percayalah orang di kelilingnya turut akan merasa indah. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak memburu title itu di sisi Allah bukan mudah. Kan? Wanita solehah perlu dengan ilmu. Baik, hal ini dijelaskan oleh Allah kepada kita dalam firman-Nya lagi supaya kita faham perkataan ikhlas ni. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. Melainkan orang-orang yang bertaubat, tabu, wa aslahu, berbuat baik, kan islah berbuat baik,
wa'tasamu billah, dan berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, serta mengikhlaskan agamanya kerana Allah. Cukup 2 ayat Quran yang meyakinkan kita, oh Allah pesan. Mengikhlaskan diri kita dalam beramal, dalam beragama ni pesanan Allah. Jadi kalau kita kata kau sabarlah, ikhlaslah, kau ni buat ungkit-ungkit macam ni tak ikhlas, tak ada amal kat situ. Allah tak pandang walau sebesar sayap nyamuk. Kita kalau bernasihat kawan kita kan, muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang kawan kata, mana kau dapat perkataan-perkataan tu? Dekat kitab penawar bagi hati, kau tak datang ya hari tu. Macam itulah muslimat. Sebab apa? Sebab kita nak bagi faham, bila kita belajar, dia ada memori jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendek ni kan kita kedua kat depan. Akak faham belajar tadi? Tak faham sangat Ustazah. Acik tengok tak lalat Ustazah makin besar je, itu je lah. Tak faham sangat. Tapi kita dengar. Satu hari kawan kita bertandang kat rumah, nangis-nangis. Ya Allah kak, perangai suami saya sama macam tu. Kita tak kutuk suami dia, tapi kita akan pindahkan memori jangka panjang ni, tiba-tiba akan ikhlas. Kalau tidak apalah yang kau penat, kau tetap isteri dia juga kan. Macam mana pun yang kau buat, ya Allah, hidang satu kopi memang geram, tapi sebutlah ikhlas. Sebab apa muslimat? Allah yang suruh kita mentaati, Allah yang suruh kita berbuat kebaikan. Ikhlaskan hati, takut kita berpenat-penat, habis segala. Macam nak Ramadan ni kan, ada orang yang mudah masuk ikut pintu rayyan syurga sebab puasanya diterima. Tapi ada orang yang depan Allah klaim, mana pahala puasa aku ya Allah? Tak dapat apa dah. Illal ju' wal atash. Kat dunia dulu kau dah dapat ju', kau dah dapat atash, lapar dahaga. Habis, itu je hadiah untuk engkau. Sampai hatinya. Sebab hanya perut yang kita tahan. Tak boleh makan daripada azan subuh sampai azan maghrib. Tapi mengumpatnya macam tu juga, bercakap jahatnya macam tu juga muslimat. Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah? Allah kata kau dah dapat dah lapar dan dahaga. Bila ilmu ni ada macam tu, ya Allah, Ramadan mulut kita baik. Ustazah, diam Ramadan. Tak apa kak, kita tengok convocationnya adalah taqwa. La'allakum tattaqun. Orang takwa bukan Ramadan je dia zip mulut bercakap perkara jahat lepas Ramadan. Kan kau nanti pagi raya kan tak boleh rentah negeri, tak boleh balik kampung. Kau datang rumah aku ya, aku buat lemang dekat KL Danau Kota contoh. Muslimat, buat apa rumah kau dulu? Kan tak boleh balik kampung, datang rumah aku. Kau ada benda nak cerita pasal imam tarawih kita. Pula dah. Muslim. Kenapa tak cerita malam tu? Dia buat hal masa malam yang ke-29. Kenapa kau tak cerita balik tarawih tu? Kan kau tumpang kereta aku. Ramadan kau takkan lah. Muslimat kita, kalau dengar kawan cakap macam tu, tolong janganlah raikan sebagai BFF kita. Kita okey, pagi raya aku datang, kau cerita tahu, kita pula bersubahat. Macam biasa berlaku je muslimat. Sebab tu saya pelik kan, nanti lepas Ramadan lah aku cerita kat engkau. Kawan pun tak sabarnya menghitung hari, dia nak cerita sesuatu. So Tuhan kita siapa sebenarnya muslimat? Patutlah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, kan, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa. Hujung ayat tu la'allakum tattaqun. Allah nak test di kalangan kamu ni siapa yang paling takwa. Kalau baiknya hanya pada Ramadan, itu bukan orang bertakwa. Lagi takut menjadikan Ramadan itu sebagai Tuhan, tak menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Kalau kita yakin Allah itu sebagai Tuhan, dalam Ramadan, luar Ramadan, silakan untuk meneruskan kebaikan. Kita datang sungguh sebab nak makan lemang yang dia janji. Kau tahu sebenarnya aku nak cerita tu, kita cerita hal lain lah. Cerita hal kita, baju tak bertukar kan, tak boleh rentah negeri, tak bukan boleh tunjuk kat Ipah Dubai pun. Kan yang penting baju baru, sunat, pagi raya. Cakap pasal kita, bahagia. Jangan cakap hal orang lain. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Kan ini sebenarnya berlaku saban tahun kita sedih. Tapi dalam Ramadan, acik ni ustazah doktor kata tak boleh puasa, hypo. Tapi acik bermujahadah biar acik mati dalam puasa. Kau main muslimat dirahmati Allah. Kau main kalau pasal puasa. Kalau pasal tanya nak pergi umrah bila, tak ada cik, gelap gelita lagi ni. Kita ni bukan siapa-siapa nak pergi gelap gelita. Betul ke ustazah tak ada peluang lagi? Sampai ke hari ini belum ada. Acik tak kisah bayar 20,000 pun acik sanggup. Muslimat dirahmati Allah. Kita ni sebenarnya macam mana dengan Allah? Kan? Jadi kalau kita sebut tak payah kata dengan Tuhan.
Mak saja, muslimat. Kau dah lama dah tak makan nasi mak ni. Bila datang kata kenyang, kalau dulu kau main lagi. Mak akan berasa hati sebab tu anak yang baik. Ya Allah, mak dah siapkan semua ni. Biar tak makan banyak, nak ambil sikit. Puji-pujian. Mak sama macam dulu sedapnya ni yang buat rindu kat mak ni. Tapi makan komplain. Mak kita berasa hati muslimat. Tuhan yang menciptakan kita lagi lah. Okay? Jadi kita jangan pernah menduakan Allah walaupun dengan tindakan ataupun kata-kata kita. Allahu Rabbi.